Di dalam pengurusan masa, kita ada sangat banyak teknik. Kita ada mungkin ada yang pernah, tuan-tuan dan puan mungkin ada pernah dengar Pareto Principle, 80-20%. Ada juga Alpen Method, ada juga yang kita namakan sebagai Eat That Frog Method, ada yang kita namakan sebagai Pomodoro Technique, ada yang kita namakan sebagai the 1-3-5 rules, ada juga yang kita namakan sebagai GTD. Alright, nanti saya akan sharekan apa maksud GTD, Getting Things Done things. Kita ada juga Pickle Jar Theory. Jadi terlalu banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan thumma amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati, Pengisian Kepimpinan Pertubuhan Ekonomi Muslim Johor, sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat pada malam ni sama-sama kita bertemu dalam sikit ruang ilmu, yang juga mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini dapatlah memberikan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak sambung pada perbincangan tafsiran dan juga tadabbur pada surah Yasin. Yang lepas kita telah pun membincangkan ayat yang ke-30, ayat yang ke-37. Yang lepas ayat yang ke-36, dan insyaAllah pada malam ni kita akan masuk kepada perbincangan ayat yang ke-37. Allah menyatakan pada ayat yang ke-37 ni, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ayatul lahumul lailun nasdaqu minhun nahara fa idahum muslimun. Dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terang ialah malam. Kami hilangkan malam, kata Allah. Kami hilangkan malam yang maka serta-merta mereka berada dalam keadaan yang gelap gelita. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, maka pada ayat yang ke-37 ini kita nak lihat bagaimanakah Allah menyatakan pada ayat yang ke-37 ni di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan adanya waktu malam. Yang mana Allah katakan bahawa dihilangkan, dijadikan malam dan juga siang yang silih berganti di antara kedua-duanya. Kita ni, maaf sebelum saya terlupa, kita ini merujuk kepada kitab Tafsir Al-Munir yang disusun dikarang oleh almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini Allahumma amin. Maka dikurangkan oleh pengarang kitab bahawa disebutkan bahawa dalam ayat ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang Maha Agung. Dialah yang telah menciptakan malam dan juga siang yang silih berganti di antara kedua-duanya mengikut waktu dan juga ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kata apa? Mana kata tak ada kita tunggu siang malam saja, ataupun kita tunggu malam siang saja, tak ada. Pasti ianya berlaku dengan tindakan dan juga ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah katakan bahawa bila mana Allah datangkan malam, maka serta-merta siang itu akan hilang. Cahaya matahari itu akan hilang. Yang ada hanya pada waktu tu kegelapan waktu malam. Ini pun malam itu pun di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam ayat lain, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian kepada mereka. Berarti kata apa? Nanti kata Allah jadikan malam sebagai satu tempoh masa untuk manusia berehat. Setelah mana mereka berusaha, bekerja, berniaga, mencari nafkah sebagainya,
rezeki yang halal sebagainya, maka tiba waktu malam itulah waktu yang perlu diberikan kepada hak badan untuk mereka berehat. Tambah lagi juga Allah juga jadikan malam sebagai waktu untuk manusia beribadah. Juga sebagai tempoh masa untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan bahawa dalam sebuah hadis Nabi, Allah turun di sepertiga malam di langit bumi untuk melihat keadaan hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak memikirkan, kita nak membayangkan bahawa malam itu juga menjadi satu ruang kepada manusia untuk dia memuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kala semua manusia sedang rehat, tidur sebagainya, maka ada hamba-hamba Allah yang bangkit pada waktu malam, dia beribadah dan juga dia memuhasabah diri kepada Allah. Dan Allah mengangkat darjat mereka-mereka yang sebegini. Allah sebutkan di depan para malaikat. Dalam sebuah hadis kursi, Allah katakan bahawa, wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang bangun waktu malam untuk beribadah kepadaku. Allah menyatukan kebanggaan Allah kepada hamba-hamba Allah yang bangkit pada waktu malam untuk beribadah kepadanya. Ini satu bentuk kemuliaan dan juga satu bentuk kepujian yang Allah beri kepada manusia yang sanggup bangkit pada waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Allah kata tadi, wa ayatul lahumul lail nasdaqu minhun nahar fa idahum muslimun. Bila mana Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan malam, datangnya malam, maka automatik akan hilanglah siang. Tapi tetap para sahabat yang dikasihi oleh Allah, di bumi ni ada juga tempat-tempat yang Allah tunjukkan lagi tanda-tanda kehebatan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang bertemu dengan waktu malam dalam tempoh yang panjang. 2 bulan ada. Saya tengok apa nama tempat dia. Yang penting di bahagian kutub utara. Dia tak jumpa siang. Malam sepanjang. 2 bulan tu malam semata-mata. Tiba waktu lain dia jumpa siang semata-mata. Ini nak lihatkan betapa dahsyatnya perkasa Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, Allah juga menyatakan pada ayat yang seterusnya bahawa wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan satu lagi bukti ialah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Kuasa lagi yang Maha mengetahui. Ni pun di antara satu tanda, satu bukti kekuasaan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Maka matahari itu pun akan berada di tempat yang tersendiri. Dia tidak akan berada di haluan lain, tidak akan berada di tempat bumi, tidak akan berada di tempat bulan, tetapi dia tidak akan berada di tempat bintang-bintang yang lain. Kalau kita baca ayat ini, kita baca huraian ayat ini, Allah menyatakan bahawa lokasi matahari itu dia berada di bawah arasy. Disebutkan oleh pengarang kitab bahawa lokasi itu berada di bawah arasy. Dan juga matahari itu dia berputar di tempatnya yang tersendiri. Dia akan berputar di tempatnya itu sendiri. Dan dia akan berhenti. Dia akan berhenti berputar. Bila dia akan berhenti berputar? Pada hari kiamat dia akan berhenti berputar pada waktu tersebut. Dan juga di antara bukti-bukti yang kita boleh lihat betapa Allah nak tunjukkan kekuasaannya, siang tu kita akan nampak adanya matahari, dan juga malam pula kita akan nampak akan adanya bulan. Dan kedua-dua ni Allah kata mereka ni, kedua-dua makhluk ni akan berada di tempat yang tersendiri. Tidak akan bercantum, tidak akan bersatu, tidak akan berlanggar di antara kedua-duanya. Dan juga Allah kata wa jumi'asy syamsu wal qamar, hanya pada hari kiamat nanti
barulah berlaku pertembungan di antara kedua-dua makhluk ini, di antara matahari dan juga bumi. Baru kita akan bertembung, maka berlakulah huru-hara hari kiamat. Maka Allah nak katakan bahawa matahari pun di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadi keperluan kepada manusia, yang mana manusia sangat memerlukan akan cahaya matahari untuk kehidupan, untuk pekerjaannya. Orang yang bertani perlukan cahaya matahari. Maka segala perkara ni yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan juga kalau kita lihat bahawa matahari juga menjadi satu perkiraan hari bagi kalender Masih. Bagi kalender Hijrah pula bergantung kepada pergerakan bulan yang ada. Dan Allah katakan pada ayat yang ke-39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain ialah kami tetapkan bagi bulan itu beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peringkat peredaran itu dia kembali seperti tandan yang tua. Allah nak katakan bahawa matahari dia berputar juga menjadi satu sumber perkiraan kalender bagi manusia, dan juga Allah katakan juga bulan juga beredar mengikut tempatnya yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga dia kembali kepada awal perkiraan. Dan waktu tu Allah kata apa? Kal urjunil qadim, bahawa kamu akan lihat bahawa bentuk bulan ketika mana awal dia kembali pada awal dahulu seperti tandan yang kering. Tandan yang kering tu seperti bulan sabit. Maka Allah nak gambarkan itulah bagi permulaan. Dia bermula dengan sabit dan juga akan berakhir seperti awalnya dahulu. Maka itu yang kita ada doa masuk awal bulan. Kita pun disunatkan untuk berpuasa pada awal bulan, dan juga kita pun nak menentukan bulan baru pun kita tengok kepada anak bulan. Maka anak bulan ni dah yang dipanggil sebagai kal-urjunil qadim, seperti tandan tua yang dinyatakan oleh Allah pada ayat yang ke-39. Maka kedua-dua ni malam, siang, matahari dan juga bulan menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, dan juga menjadi satu bentuk keperluan bagi manusia untuk mereka mengurus kehidupan dan juga mengurus akan waktu-waktu yang ada. Dan juga matahari juga menjadi sumber bagi menentu akan masuknya waktu sembahyang. Dan juga bulan juga menjadi satu bentuk untuk menjadi sumber perkiraan bagi tahun Hijrah bagi kaum muslimin. Maka kita nak masuk bulan baru ke, nak mula puasa ke, nak mula raya ke, nak menentukan hari Arafah ke, nak menentukan bilakah masuk jatuhnya hari Raya Haji, maka semua itu akan bergantung kepada pergerakan bulan, dan juga akan dilihat oleh para ulama, para mufti untuk menentukan hari tersebut. Maka dilihatlah melalui ilmu falak, kalau nampak dari sudut ru'yah tu nampak anak bulan, maka mulalah hari bulan baru pada keesokan harinya. Maka itu adalah fungsi-fungsi yang telah dijadikan oleh Allah untuk kegunaan manusia. Maka setiap perkara ni ada faedahnya. Setiap perkara ni ada faedah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Kalau contoh, kalau bulan pun menjadi satu bentuk keperluan kepada manusia. Kalau kita, contoh para sahabat yang dikasihi oleh Allah, kalau tak digunakan bulan itu sebagai ru'yah, maka kita akan jumpa bulan puasa 30 hari, Zulhijjah 30 hari, Zulqa'dah 30 hari. Tapi bila mana adanya itu hilal, nampak anak bulan, maka kita akan jumpa bulan ni 29 hari, bulan depan mungkin 30 hari, bulan akan datang kembali kepada 29 hari. Maka itu fungsi-fungsi yang telah dijadikan oleh Allah untuk sekalian manusia. Dan juga Allah katakan juga, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Orang-orang tanya tentang anak bulan. Maka kata Allah, katakanlah itulah
Ianya waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan juga untuk manusia menentukan akan ibadah haji. Ni nak katanya fungsi-fungsi ni semua itu makhluk ni ada peranan yang telah dijadikan oleh Allah untuk kegunaan manusia. Maka sahabat yang dikasihi oleh Allah, itulah perbincangan yang dapat kita bincang untuk kita lihat pada ayat yang ke-37, 38 dan juga 39 yang membincangkan tentang kekuasaan Allah, bulan, malam, siang, matahari di bulan. Mudah-mudahan kita lihat alam, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni dapat sama-sama kita ambil istifadah, juga dapat sama-sama kita ambil manfaat. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Linda dan juga sebentar tadi perkongsian oleh Ustaz Helmi dan juga sedikit ucapan daripada pengerusi PMJ, dan saya yakin banyak manfaat yang kita dapat belajar secara bersama. Saya juga belajar benda baru daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga tuan-tuan dan puan-puan juga mungkin kita akan belajar secara kita berkongsi-kongsi ilmu. Baik. Jadi hari ini saya diberikan sekitar masa 15-20 minit kurang lebih macam itulah. InsyaAllah saya akan cuba berkongsi ilmu, InsyaAllah setakat mana yang saya mampu bersama tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay. Dan juga tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah usahawan bijak menakluk masa. Menakluk masa menakluk masa maksudnya kita menguruskan masa. Okay. Dan kalau kita tengok di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menekankan unsur-unsur masa. Antaranya wal asr, kan, demi masa. Alright. Dan antaranya lagi wadduha, kan, demi waktu duha. Itu semua adalah masa-masa. Wallaili izaz, kan, wallai, semua itu adalah masa siang, malam, waktu duha dan sebagainya. Jadi itu adalah penekanan bahawa masa ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita sebagai seorang Muslim di dunia ini, kan. Yang mana kalau kita uruskan secara baik, secara bijak, bukan sahaja kita dapat kebaikan di dunia, dan juga kita dapat secara muamalah kita menguruskan urusan duniawi, bahkan kita juga mampu memanfaatkan masa kita untuk urusan-urusan akhirat kita juga. Baik. Jadi usahawan bijak menakluk masa ini adalah tajuk yang saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Okay. Next slide. Jadi ini adalah sedikit perkongsian data lah, data dan juga maklumat. Kan, apabila kita nak membuat perkongsian, maka lebih baik untuk kita selitkan juga sedikit data perkongsian dan sebagainya lah. Lebih orang cakap apa, perkongsian itu lebih factual, lebih berfakta lah dalam kita menyampaikan hujah. Jadi ini adalah sedikit survey yang dilakukan oleh dengan izin perkongsian dalam bahasa Inggeris, ya. Ini adalah sedikit data yang telah dikutipkan oleh LinkedIn. Jadi saya yakin ramai tuan-tuan dan puan-puan di sini pernah menggunakan LinkedIn. Right? Jadi ini adalah perkongsian mengenai time management. Okay? Jadi 80% of people waste time. According to this recent survey, 80% of people waste at least 30 minutes a day to poor time management skill. Jadi sebanyak 80% manusia kebanyakannya kita membazirkan masa sehari selama 30 minit. Kita tidak menguruskan masa yang tidak baik. Jadi implementing a good time management save 25% of your time which can be used to achieve more. Jadi di sinilah yang kita akan tekankan tentang pengurusan masa, efisien. Nanti saya akan ulas selanjutnya. Dan juga 90% of the work done. Studies show that 90% of the work can be completed by effectively managing the first 50% of the allotted time. Jadi 90% sebenarnya apa tugasan-tugasan yang kita boleh lakukan pada hari ini, pada waktu itu, sebenarnya adalah apabila kita fokus pada 50% yang pertama. Kita memulakan hari kita. Jadi ini adalah sedikit perkongsian lah. Okay. Seterusnya, next slide. Jadi kepentingan menyusun keutamaan. Kan?
Menyusun keutamaan membolehkan seseorang individu itu untuk kekal fokus dan teratur dan efisien memanfaatkan masa. Jadi anda harus kenal pasti tugasan yang penting dan belajar menguruskannya dalam mencapai matlamat atau objektif kita. Jadi kat sini kata kuncinya adalah priority. Jadi kan kita seharian tuan-tuan dan puan-puan, kita seharian dalam kerja ni, dalam kehidupan kita banyak sebenarnya nak kata penting, semua penting. Keluarga penting, perniagaan kita, bisnes kita penting. Apa lagi, kita punya tugasan-tugasan mungkin bertemu dengan klien dan sebagainya penting. Jadi kesihatan kita penting. Mungkin ada setengah yang mungkin sambung belajar dan sebagainya kan. Jadi pendidikan juga penting. Jadi tetapi di dalam banyak ini, manakah priority yang perlu kita utamakan? Keutamaan yang perlu kita letakkan di tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, tingkat ketiga dan sebagainya. Nanti saya akan kongsikan beberapa metod lah, orang cakap metod ataupun cara bagaimana kita nak menyusun kita punya tugasan ataupun task di dalam harian kita. Right? Okay, seterusnya. Okay. Jadi strategi menyusun waktu secara efektif. Okay. Baik. Yang pertama adalah utamakan yang utama. Kan? Maksud inilah yang saya tekankan tadi berkaitan dengan efektif tu kan. Kita utamakan yang utama. Kita tentukan goal kita dan fokus pada satu goal tu saja. Right? Jadi ada 10 perkara, kita pilih mungkin yang paling utama pada waktu itu adalah nombor 5 itu. Walaupun dalam list kita ada 10, tapi yang nombor 5 tu yang paling penting untuk kita selesaikan pada pagi itu sebagai contoh. Jadi kita susun yang nombor 5 itu adalah yang paling utama. Okay? Kurangkan time waster. Kenal pasti serta kurangkan pelbagai aktiviti yang membawa kepada masa yang terbuang ataupun sia-sia. Apakah maksud time waster? Time waster ni apa-apa saja perkara, sama ada boleh jadi aktiviti, boleh jadi thought, your thinking thought ataupun pemikiran kita, boleh jadi apa-apa saja medium atau platform yang sedang kita gunakan. Alright. Jadi perkara-perkara ini kadang-kala dia membuatkan masa kita boleh terbuang ataupun tersia-sia. Yang mana dia mengganggu keutamaan yang perlu kita selesaikan. Okay. Seterusnya, kurangkan multitasking. Baik, nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa itu multitasking? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan selalu kan, kita kena jadi multitasking. Apa maksud multitasking? Mungkin boleh share di ruangan chat ke mungkin barangkali. Okay. Dan sebenarnya, wujudkah multitasking tersebut? Ramai orang multitasking. Apa yang dimaksudkan dengan multitasking? Kerana kami dahulu Superman. Tuan Zakaria kata Superman. Superman boleh terbang ke sana kemari panjang pergerakan dia Right? Multitasking kalau kami kerana saya background adalah background sains sosial, jadi kita belajar psikologi lah, salah satunya adalah pecahan psikologi yang kita belajar. Di dalam psikologi sebenarnya tak ada istilah multitasking sebenarnya. Manusia itu dia tak boleh multitasking. Apa yang boleh adalah manusia boleh fokus pada satu perkara dengan kita memblok sesuatu perkara yang lain. Itu adalah maksud kita melakukan kerja. Tetapi ia tidaklah, yang multitasking maksudnya membuat banyak kerja tetapi mengikut susunan. Dia adalah mengikut susunan. Dia tidak boleh sambil kita buat satu perkara serentak. Kan? Kita pun manusia kan, jadi kita tak boleh buat semua perkara serentak. Kalau kita cuba buat, dia akan membawa kepada kita kurang produktif ataupun terdedah kepada kecuaian. Kan? Contoh, sambil orang memandu, sambil dia main telefon. Itu sebagai contoh. Kan? Jadi itu adalah try to be multitasking, tetapi boleh jadi kecuaian berlaku di situ. Ada risiko-risiko yang perlu kita caknakan. Right? Dan paling penting adalah rehat secukupnya. Jadi berikan ruang kepada fizikal anda dan juga minda anda untuk recharge. Dan perkara ini sangat-sangat penting, terutamanya kita yang hidup di zaman post-COVID ni lah kan. Tuan-tuan dan puan-puan, post-COVID ni dia satu zaman-zaman yang bercabar kan. Jadi kita diuji dengan fizikal, diuji dengan minda, emosi dan sebagainya. Jadi perkara ini sangat penting untuk kita uruskan masa agar kita boleh recharge, kita boleh memberi ruang untuk fizikal dan minda kita fokus dan juga tidak burn out kan. Jadi sekarang ni ramai orang bercakap tentang burn out, bercakap mengenai mental health dan sebagainya. Jadi antara salah satu faktor dia adalah bagaimana kita menyusun waktu secara efektif. Jadi perkara-perkara ini dapat membantu setidaknya, kalau tidak 100% dia membantu kita untuk
mengurangkan beberapa risiko-risiko kepada kecuaian, risiko-risiko kepada keselamatan, risiko kepada kesihatan dan sebagainya. Right? Jadi saya akan sharekan, next slide, saya akan sharekan beberapa method lah untuk pengurusan masa. Right? Mungkin boleh kongsikan slide seterusnya. Jadi di dalam pengurusan masa kita ada sangat banyak teknik. Kita ada mungkin ada yang pernah, tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada pernah dengar Pareto Principle, 80-20%. Ada juga Alpen Method, ada juga yang kita namakan sebagai Eat That Frog Method, ada yang kita namakan sebagai Pomodoro Technique, ada yang kita namakan sebagai the 1-3-5 rules, ada juga yang kita namakan sebagai GTD. Alright, nanti saya akan sharekan apa maksud GTD, Getting Things Done things. Kita ada juga Pickle-Jar Theory. Jadi terlalu banyak kalau kita dah belajar dalam bidang manajemen, pengurusan dan sebagainya, terlalu banyak teknik-teknik yang boleh diaplikasikan. Cuma kita tengok yang manakah yang sesuai dengan individu tersebut. Sebab lain orang, lain dia punya keunikan, lain gaya hidup dia, lain perkara yang beliau perlu uruskan di dalam kehidupan seharian beliau. Jadi saya pilih hari ini sebab kita pun ada kekangan masa, jadi saya pilih hanya 3 saja. Right? Yang pertama adalah Pomodoro Technique. Jadi Pomodoro Technique ni tuan-tuan dan puan adalah yang sangat masyhur lah, yang banyak digunakan untuk student di peringkat universiti, kebanyakan menggunakan Pomodoro Technique. Bahkan ada juga usahawan-usahawan yang menggunakan Pomodoro Technique, dan juga ada juga working adult lah, orang-orang dewasa menggunakan Pomodoro Technique lah. Jadi Pomodoro Technique ni dia sangat sesuai untuk mereka yang mudah distract. Kan, buat kerja sikit, tiba-tiba noti apa? Telefon masuk, ting ting kan, masuk dah. Tangan dah sibuk dah buka slide kan. Tiba-tiba tengah-tengah buat kerja, tiba rasa nak scroll FB, scroll Instagram dan sebagainya. Jadi orang yang mudah distract ataupun sedang buat kerja di office sebagainya, tiba-tiba kawan lalu kan ajak minum, lepak dan sebagainya. Jadi dia mengganggu konsentrasi. Jadi teknik ini, Pomodoro Technique adalah sangat sesuai. Di mana kaedah Pomodoro Technique adalah sangat mudah. Okay? Yang pertama adalah kita decide on the task that you need to do. Sebagai contoh, anda ada 10 perkara ini anda lakukan pada hari tersebut. Anda listkan terus 10 perkara. Okay? Ambil saja kertas A4, pen dan sebagainya, tulis 10 perkara. Dan set timer to 25 minutes. Jadi, ni perlukan jam jugalah. Okay? Jadi, anda tetapkan 25 minit untuk menguruskan kerja anda yang 10 perkara tersebut. Fokus, telefon letak tepi dan sebagainya. Okay? Jadi selama 25 minit kita panggil, dalam istilah dia adalah deep work. Okay? Kerja yang sangat mendalam, fokus yang sangat mendalam. Deep work. Alright? Okay? Deep dalam work, melakukan pekerjaan. Jadi kita fokus. Setelah 25 minit tu habis, contoh bunyi alarm kan, 25 minit, kita ambil 5 minit break. Okay, kita ambil 5 minit break. Kan, pergi minum kopi dan sebagainya. Dan kita sambung balik 25 minit. Jadi perkara ini kita buat dalam 3 or 4 cycle lah. 25 minit, stop, 5 minit, pergi minum kopi dan sebagainya, sambung balik 25 minit, stop, ya, pergi toilet dan sebagainya, 5 minit, sambung balik, dan begitulah sampai 3 kali ulang. Jadi ini adalah teknik Pomodoro untuk kita manage tugasan-tugasan kita yang ada pada hari tersebut tanpa apa-apa distraction. Ini adalah salah satu contoh lah yang paling famous lah, Pomodoro Technique. Okay. Yang seterusnya kita ada yang dinamakan sebagai seterusnya slide GTD. Jadi ini yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan lah, yang saya cakap tadi, get things to done. Maksud kita selesaikan perkara yang perlu diselesaikan. Okay. Dia ada 5 step. Okay, GTD ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sesuai digunakan untuk mereka yang ada anxiety sebagai contoh. Okay. Dia anxious, tugasan banyak, workload banyak kan, perkara yang perlu diselesaikan banyak. Sebagai contoh, esok nak meeting dengan klien, esok juga nak siapkan proposal, esok nak buat marketing sebagai contoh. Jadi semua adalah segalanya esok. Jadi kita anxious. Okay. Jadi kalau kita simpan saja semua di kepala kita, akan barangkali kita akan gelisah. Kita akan, macam mana nak buat esok ni? Macam mana nak buat esok? Apa dulu yang nak susun? Apa dulu yang perlu selesaikan? Jadi kita akan anxious, kita akan resah, kita akan anxious, kita akan, dan barangkali kita akan shutdown atau blank. Pada hari esoknya tiba-tiba satu apa pun tak jalan kan, tak dilakukan kan.
Jadi salah satu cara dia adalah kita buat GTD, get things to done. Ini sangat sesuai untuk mereka-mereka yang mempunyai masalah anxiety, anxious ataupun semuanya berada di kepala. Jadi kita akan serabut, kita akan pening. Kan? Jadi caranya adalah kita kena tumpahkan apa yang berada di minda kita itu satu persatu di atas visual. Apa yang dimaksudkan dengan visual? Apa-apa saja perkara yang kita boleh lihat, pegang dan sentuh. Tuliskan di atas kertas. Catatkan di mana-mana papan ke sebagainya, buku, notebook, kalau anda ada diary ke sebagainya. Jadi ini adalah satu cara untuk membantu daripada apa yang berada di kepala anda yang sedang bermain berterabur, susunkan dia, tumpahkan dia. Alright? Susun. Okay? Yang pertama adalah capture anything that crosses your mind. Apa-apa saja. Tak kisah, is too big or small, get the item directly in your inbox. Letakkan. Terus. Itu adalah step yang pertama. Tak kisahlah benda tu penting ke kecil ke besar ke sebagainya, susun dahulu. Letak dahulu. Okay? List tu. Yang kedua adalah, lepas anda dah letakkan list tersebut, anda terus decide. Anda terus tentukan apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan. Adakah ini perkara yang projek penting? Ini adalah perkara yang perlu disiapkan proposalnya. Ini adalah perkara yang perlu kita set appointment dengan kita punya klien atau stakeholder dan sebagainya. Jadi kita susun. Apakah action terhadap perkara-perkara tersebut. Okay? Yang ketiga adalah organize. Tetapkan. Okay, sebagai contoh, perlu berjumpa dengan klien. Okay. Tetapkan tarikh di mana. Kan? Kalau apakah barang-barang yang perlu di prepare, dipersiapkan sebelum bertemu dengan klien sebagai contoh. Kan? Dan mungkin kalau anda rasa perkara itu adalah perkara yang mungkin anda boleh delegate. Okay? Anda boleh memberi ruang kepada mungkin kita punya rakan-rakan kerja. Kita cuba memberi kepercayaan kepada beliau untuk melakukan tugasan tersebut. Jadi, itu juga adalah cara bagaimana anda untuk nak manage your time. Okay? Dan setelah kita dah susun sebagainya, kita kena look over balik. Kita kena tengok balik, kita kena monitor dah buat ke belum, apakah progresnya. Jadi kita akan nampak lebih satu teliti, satu persatu. Kan? Get things to done. Okay, kalau dah selesai, kita tick. Okay, selesai. Satu. Nombor 2, selesai. Nombor 3 apa? Pending. Okay, pending. Nanti nak kena hantar email semula sebagai contoh. Kan? Ini adalah 5 simple step to more productive life lah. Okay. Dan seterusnya yang terakhir saya nak berkongsi, kan masa pun sudah 9:47. Okay, yang terakhir saya ingin berkongsi adalah next slide. Eisenhower Decision Matrix. Jadi Eisenhower Decision Matrix ni adalah satu teknik pengurusan masa yang mana telah diperkenalkan oleh Stephen Covey. Jadi mungkin ada yang pernah tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar apa Stephen Covey kan. Jadi Stephen Covey ni orang cakap beliau ada rujukan di dalam bidang manajemen lah, bidang pengurusan. Jadi banyak juga corporate dan sebagainya, diorang merujuk kepada Stephen Covey. Jadi antara buku yang famous, mungkin tuan-tuan perempuan boleh cari saya mungkin berkongsi, nanti tuan-tuan perempuan boleh buat bacaan lanjut dan sebagainya. Buku famous Stephen Covey ini yang telah terjual hampir 2 bilion kopi, alright, adalah 7 highly effective people. Okay. Jadi ini adalah buku yang sangat famous oleh Stephen Covey. Dia ada jual, saya pernah nampak ada di MPH dan Popular, ada jual buku dia. Stephen Covey, dia antara rujukan untuk bidang pengurusan manajemen. Jadi di dalam matrix ini, okay, di dalam kita panggil ni adalah kuadran lah. Kuadran ada 4 kan, kuadran. Jadi dia hanya ada 2 saja elemen yang penting yang difokuskan, iaitu important dan urgent. Apakah perkara yang penting, ada orang tanya apa beza important dan urgent kan? Important penting, urgent pun penting. Important adalah penting, urgent adalah segera. Jadi kedua-duanya adalah penting, tapi bagaimanakah kita nak susun apa yang perlu disegerakan dan apa yang perlu kita nantikan atau kita letak dahulu tepi. Atau perkara itu langsung tak penting, tak urgent, kita boleh terus delete lah. Kan? Jadi dia ada 4 kuadran di sini lah. Kalau kita tengok perkara yang important warna merah ni, perkara yang belah kiri saya warna merah. Okay. Important dan urgent. Perkara yang sangat important dan sangat urgent adalah kita kena buat. Do. Task with clear deadline that carry consequences if you don't complete them.
perkara yang sangat urgent, perkara yang sangat important, ada deadline-nya, perlu segera. Jadi itu adalah perkara yang first kali anda kena buat. Okay? Seterusnya adalah perkara yang tak urgent, not urgent tapi important. Kan? Perkara ini dia tak ada deadline. Kan? Anda tak dalam keadaan rushing. Tapi dia mampu untuk membantu anda menyelesaikan tugasan-tugasan anda. Kan? Okay, seterusnya kita ada delegate. Kan? Dia ada perkara yang urgent, perlu segera, nak siap hari ini juga, tapi dia tak penting. Jadi perkara ini kalau anda ada ruang, okay, anda boleh lakukan. Tapi kalau anda tak ada ruang, anda boleh delegate atau kita berikan kepercayaan kepada kawan-kawan ataupun mungkin staff members kita untuk melakukannya. Right? Selain daripada itu, kita juga adalah memperkasakan juga empower kita punya staff members. Okay? Dan yang terakhir adalah not important dan not urgent. Jadi kalau perkara itu tak penting, perkara itu tak segera, kita delete je. Sebab perkara itu tak bermanfaat. Kan? Sebagai contoh, ada kawan ajak lepak kan, jom pergi lepak kedai mamak sebagainya. Tak penting, tak urgent. Kan? Bahkan dia perkara yang mungkin tak ada keperluan pun. Kan? Jadi perkara itu kita delete terus. Terus singkirkan daripada kita punya schedule harian kita. Okay? Jadi ini adalah 3 perkongsian. Saya rasa jam pun telah menunjukkan 9.50. Jadi habis sudah saya punya perkongsian pada hari ini. Mungkin tuan-tuan dan puan ada soalan ke sebagainya. Jadi ini sebenarnya trend profile saya lah. Jadi kan trend profile saya letak di ujung lah. Jadi saya sekarang ini saya bertugas di professional development di IIA Malaysia, Institute of Internal Auditors Malaysia. Okay. Dan saya juga certified BOFA practitioner dan juga associate members of MIHRM lah, Malaysia Institute of Human Resource Management. Alhamdulillah baru saja menjadi HRDC certified trainer. Okay. Dan juga saya soft skill trainer lah. Jadi mungkin slide seterusnya saya boleh sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan maklumat saya lah. Jadi siapa yang mungkin berminat kan untuk perbincangan lanjut dan sebagainya, kan, ini adalah nombor telefon saya, email saya dan juga LinkedIn lah. Jadi boleh hubungi kan, boleh nak bertukar pendapat dan sebagainya. InsyaAllah kita berkongsi setakat mana kita mampu. Wallahualam. Terima kasih Puan Linda. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا